Antara paparan menarik hari ini, Dominic Lau nafi dihalau dari ceramah Perikatan Nasional. Calon Perikatan Nasional hadapi masalah dana kifarah aniaya UMNO. Gelombang Perikatan Nasional kali ini lebih besar berbanding PRU15. Peringatan masuk neraka kalau pergi kenduri UMNO keterlaluan. Presiden Gerakan Dominic Lau menafikan dia telah dihalau dari ceramah Perikatan Nasional di Sungai Dua, Pulau Pinang. Lau mendakwa dia tidak berada di sana untuk menyampaikan ucapan pada ceramah itu, tetapi untuk bertemu Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Dia berkata pengaturan telah dibuat untuk kedua-dua pemimpin itu mengadakan perbincangan pendek mengenai strategi PRN. Katanya, apabila beliau ada waktu, saya tiada kesempatan. Apabila saya ada waktu, beliau pula tidak ada kesempatan. Lau berkata dia tiba di tapak majlis ceramah Sungai Dua selepas pukul 9 tetapi Hadi sampai lewat. Katanya, beliau tiba di tempat itu sekitar jam 10.30 malam. Kami tidak dapat berjumpa kerana dia terpaksa naik ke pentas. Saya baru pergi itu sahaja kerana objektif tidak dapat dicapai. Ini cerita sebenar keseluruhan kejadian. Bagaimanapun, Lau berkata dia sempat bercakap dengan Hadi melalui telefon selepas ceramah itu ketika Presiden PAS itu menuju ke Alor-Star Kedah dan berjaya menyelesaikan masalah yang timbul. Katanya, saya katakan bahawa isu ini telah selesai. Saya sebenarnya tidak mahu mengulas isu ini lagi. Kami perlu maju ke depan kerana kami hanya tinggal beberapa hari, 10 hari, kurang 10 hari sebelum pengundian. Lau mengakui gerakan tidak dijemput menyertai majlis ceramah anjuran parti komponen PN itu. Ceramah yang diberi nama Mega PN Best itu turut menampilkan beberapa calon Dewan Himpunan Penyokong PAS termasuk Andrew Teo di Dun Sungai Puyuh. Terdahulu semasa menantikan ketibaan Hadi, pemimpin gerakan itu disambut oleh Naib Presiden PAS Idris Ahmad yang merupakan antara penceramah pada ceramah tersebut. Bagaimanapun ketika Idris hendak mengiringi Lau ke atas pentas, Setiausaha PAS Pulau Pinang, Izuri Ibrahim menuju ke arahnya dengan tegas memberitahunya yang tidak diundang sila tunggu sini. Ada yang cuba membantah tetapi Izuri membalas, tidak boleh kamu pergi. Idris kemudian diiringi ke pentas manakala Lau sekadar memandang dan mengekalkan senyuman. Sebelum ini Izuri disebut-sebut sebagai calon di Dombaya lepas kerusi yang bakal ditandingi oleh Lau. Apabila hari tiba kemudiannya, pembantu Lau Wendy Subramaniam kedengaran meminta ahli pemuda PAS yang mengiringi kereta Presiden PAS itu untuk memberi laluan bertujuan supaya Lau dapat berjumpa dengan Hadi. Bagaimanapun ahli pemuda PAS menjawab jangan bagi. Hadi kemudian diiringi terus ke pentas meninggalkan Lau. Tidak lama kemudian Presiden Gerakan dan rombongannya meninggalkan majlis berkenaan. Keputusan Lau bertanding di Dombayan lepas yang merupakan kerusi majoriti Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penyokong PAS Pulau Pinang. Sebelum hari penamaan calon, ahli PAS Bayan Lepas telah mengungkut untuk memboikotnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dia akan mengkaji permintaan MIC agar wakil daripada parti itu dapat diberi peranan lebih besar dalam kerajaan. Anwar berkata dia juga akan berbincang dengan timbalannya Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi serta beberapa pemimpin parti dalam kerajaan perpaduan berhubung perkara itu. Bercakap di hadapan ribuan anggota MIC serta Presiden parti itu, S.A. Vinex Waran di Ibu Pejabat MIC di Kuala Lumpur. Perdana Menteri berkata dia tidak nampak sebarang masalah berhubung perkara itu. Katanya, perlu saya ulangi bahawa anda telah menunjukkan keyakinan terhadap kerajaan perpaduan dan pastinya saya amat menghargainya. Saya dah pergi ke seratan negeri terutama di sebelah pantai barat. Dalam setiap majlis yang saya sertai, saya lihat pemimpin MIC turut sama hadir bagi komitmen serta penghormatan. Untuk itu, saya salut anda. Terdahulu, Vinex Waran dalam ucapannya membangkitkan isu kekurangan wakil daripada MIC dalam mentadbir kerajaan termasuk syarikat berkaitan kerajaan selain menyuarakan rasa tidak senang hati dengan isu pembahagian kerusi untuk ditandingi dalam PRN. MIC dan MCA sebelum ini mengumumkan bahawa mereka tidak akan bertanding dalam PRN. Sebaliknya akan memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi PRU16. Anwar yang juga pengerusi PH turut meminta supaya diberikan masa untuk menunaikan janji-janjinya terutama berhubung usaha membasmi kemiskinan pelbagai kaum termasuk kaum India. Di saat dia seperti dipinggirkan dalam program ceramah di Tasik Gelugor Pulau Pinang, program kempen Presiden Gerakan yang juga calon Perikatan Nasional di Bayan Lepas, Dominic Lau mendapat sokongan bekas Menteri Zuraidah Kamarudin. Menurut rakaman video, bekas Naib Presiden PKR itu dilihat menemani Lau dalam satu kunjungan di pasar. Zuraidah dilihat menyapa penjaja dan pengunjung dalam bahasa Mandarin, namun menerima sambutan hambar. Pada satu ketika, Zuraidah bertanya, apa khabar kepada penjaja dengan seorang penjaja didengar balas, tidak baik. Rakaman itu diakhiri dengan Zuraidah, Lau dan pengerusi Gerakan Pulau Pinang
Oh Tong Kyo melaungkan PN Best dan beri satu peluang. Keputusan Law bertanding di domain lepas yang merupakan kerusi majoriti Melayu telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan penyokong PAS Pulau Pinang. Masalah kekurangan dana yang dihadapi calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri kali ini adalah kifarah terhadap perbuatan menganiaya UMNO termasuk membekukan akaun parti itu sebelum ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Nur Jazal Muhammad mendakwa masalah yang dihadapi PN pada PRN yang sedang berlangsung itu juga adalah dosa-dosa politik parti yang mahu menghancurkan UMNO. Dakwanya Presiden Bersatu Tan Sri Media Yassin dan bekas pengurusi PN Tun Mahathir Mohamad sebelum ini mahu menghancurkan UMNO dengan pelbagai dakwaan dan siasatan terpilih dan akhirnya berbalik kepada mereka. Beliau berkata semua perbuatan bersatu itu adalah satu kifarah atau hukuman kamar kepada Muhyiddin dan parti berkenaan yang sebelum ini menganiaya UMNO. Katanya akaun UMNO juga pernah dibekukan sebab siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke atas Presiden UMNO dalam kes Satu Malaysia Development Berhad. Namun akhirnya memang tiada kaitan UMNO dalam kes berkenaan. UMNO terpaksa berjuang dan berdepan dengan beberapa pilihan raya kecil dengan kantung yang kosong. Namun pemimpin dan orang UMNO tidak mengeluh sakat. Kita semua harungi semua dugaan itu dengan tabah dan akhirnya dapat juga menang 5 daripada 8 PRK yang diadakan sepanjang 2019 hingga 2020. Jadi sekarang ini biarlah bersatu dan PAS. Rasakan pula macam mana pedih rasa tersakitnya bila kena batang tubuh sendiri. Biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini. Bersatu pun bukannya ada antara kempen. Semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen calon PN terutamanya calon Bersatu. Isnin lalu, PAS Selangor dilaporkan mengakui pembekuan akaun Bersatu menyumbang kekangan besar kewangan 56 PN yang bertanding di negeri itu pada PRN. Setiausahanya, Roslan Syahir Muhammad Syahir dilaporkan berkata, bagaimanapun ia tidak membantutkan semangat gabungan berkenaan walaupun calon menggunakan dana sendiri. Pada 11 April lalu, SPRM dilaporkan memaklumkan bahawa 2 akaun parti Bersatu yang sebelum ini dibekukan disita Suruhanjaya berkenaan. Akaun parti itu disita selepas mengemukakan perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dalam pada itu, Nur Jazlan yang juga Ketua UMNO bahagian Pulai berkata, apabila ada pemimpin PN termasuk daripada PAS dilaporkan mengeluh berikutan ketiadaan dana akibat akaun Bersatu dibekukan, ia mengiyakan selama ini PAS sememangnya mendapat peruntukan serta ditaja Bersatu. Timbalan Presiden PAS Tun Ibrahim Tuan Man mendakwa akan berlaku gelombang kebangkitan rakyat, terutamanya membabitkan sokongan golongan muda kepada Perikatan Nasional yang lebih besar pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini berbanding ketika pilihan raya umum ke-15 November lalu. Katanya pada masa itu, kita tidak nampak gelombang sebab payah nak baca anak muda kerana ramai 7 juta pengundi baru yang masuk ke dalam sistem pilihan raya. Kita tidak tahu ke mana hala tuju mereka. Dekat pilihan raya baru kita lihat gelombang bersama PN. Berbeza dengan sekarang ini iaitu dari awal lagi sebelum hari penamaan calon, gelombang PN berlaku di seluruh 6 negeri ini. Tuan Ibrahim berkata gelombang tersebut tidak boleh dibendung lagi kerana ia boleh disaksikan di mana-mana sahaja yang akan diterjemahkan pada hari pengundian nanti. Berdasarkan situasi itu katanya, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kini dalam kebimbangan yang menjadikan Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno yang mengetuai jentera pilihan raya PN sebagai sasaran. Katanya jika gelombang itu berterusan di seluruh negara dan seterusnya memberi kemenangan besar kepada PN, ia dipercayai akan mengganggu kedudukan PH dalam kerajaan pusat. Pada 18 Julai, Sanusi didakwa dengan 2 pertuduhan menghasut di Mahkamah Seksyen di Selayang berhubung ceramahnya pada 11 Julai. Dia didakwa melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Pemimpin PAS itu kemudian memohon supaya dibicarakan bagi kedua-dua pertuduhan itu. Calon Barisan Nasional bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Dua, Dato' Dr. Syed Hussein Maidin menyifatkan peringatan seorang ustaz yang mana pengundi akan masuk neraka sekiranya menyertai sebarang kenduri anjuran UMNO adalah keterlaluan. Katanya yang juga timbalan pengurusi UMNO Pulau Pinang, beliau dimaklumkan mengenai perkara itu oleh pengundi setempat semasa menghadiri kenduri di kawasan yang ditandinginya di Sungai Dua baru-baru ini. Katanya kenduri itu saya tak masak pun. Orang kampung yang masak dan peliknya ini bukan berlaku di Kelantan tetapi di Pulau Pinang iaitu di Sungai Dua. Bila ada ustaz daripada PAS beritahu siapa makan kenduri Datuk Syed akan masuk neraka, saya memang terkejut malah orang kampung pun marah. Tetapi saya beritahu penduduk esok kita buat kenduri lagi besar dan kita bagi satu kampung makan. Mengulas lanjut, beliau berkata pengundi terutamanya golongan muda sudah muak dengan retorik dan taktik politik yang menyentuh elemen kaum dan agama oleh Perikatan Nasional. Katanya kita yakin dapat buktikan kepada mereka bahawa kerajaan perpaduan
akan menerajui Malaysia untuk tempoh yang lama. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.